Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, tuan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bersama-sama di pagi hari ini kita membaca salawat hari Isnin dan salawat hari Selasa sebanyak lebih kurang 200 kali salawat. Alhamdulillah di pagi Jumaat ni Allah izin kita dapat bersalawat, dapat memperbanyakkan salawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW. Baik ibu ayah semua, kita masuk insya-Allah kepada sesi tazkirah pengenalan tentang Nabi SAW dan untuk apa orang kata step yang pertama dulu kita nak kenal nama-nama Nabi SAW, iaitulah saya dah sebutkan sebahagian di antara nama baginda Nabi SAW. Di dalam kitab ini ada 35 nama baginda Nabi SAW dan kita akan bahas di pagi hari ini salah satu di antara nama-nama tersebut, iaitulah Al-Wali. Nabi ni juga disebut dengan wali. Wali itu nama Nabi. Kenapa Nabi SAW dinamai dengan nama Al-Wali? Kenapa Nabi SAW diberi gelaran ataupun dipanggil dengan Al-Wali? Ini kenapa? Kenapa? Nanti akan ada penerangannya dekat dalam kitab ni. Bagi yang ada kitab Salawat Al-Asma'ul Saniyah, silahkan buka pada muka surat 81. Di situ ada syarahan ataupun keterangan dan dalil kenapa Nabi SAW, kenapa nama Nabi SAW salah satunya adalah Al-Wali. Sama-samalah kita dengarkan seperti biasa akan dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz Aslam. Apa makna Al-Wali ni? Kenapa Nabi digelari dengan nama Al-Wali? Ini apa dalilnya? Sama-sama kita dengar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluh. Artinya, sesungguhnya penolongmu Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah dan Rasulnya. Surah Al-Ma'idah ayat 55. Dalam ayat di atas telah dinyatakan bahawa wali yakni penolong kepada orang yang beriman adalah Allah dan Rasulnya yakni Nabi Muhammad. Oleh kerana itu, ulama mengatakan bahawa salah satu nama baginda adalah Al-Wali. Ini tu puan. Kenapa Nabi dinamai Al-Wali? Karena Allah sebut dalam Al-Quran, Allah berfirman, Innama waliyukumullahu wa rasuluh. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah dan Rasulnya. Penolong kalian hanyalah Allah dan Rasulnya. Itu ayat yang menjadi dalil bahawa salah satu di antara nama baginda adalah Al-Wali. Apa arti wali tadi tuan-puan? Artinya penolong. Nabi SAW adalah seorang penolong. Siapa yang ditolong oleh Nabi ni? Nanti kita akan terangkan ke situ. Dan ada lagi makna yang lain daripada kalimat wali. Apa dia? Silakan teruskan. Kalimah wali mempunyai dua pengertian dan kedua-duanya memang sesuai untuk dinisbahkan kepada baginda SAW. Arti yang pertama bermaksud baginda selalu mengambil berat tentang keadaan umatnya dan akan selalu berusaha untuk menolong umatnya. Arti yang kedua ialah baginda sangat dekat dengan Allah dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Baginda tidak pernah menyerahkan urusan kepada dirinya sendiri walaupun sekejap. Baik tuan-puan. Jadi makna kalimah wali ini pula, dia sebetulnya ada dua makna. Dan kedua-dua makna ini sesuai dan layak, patut untuk dinisbahkan kepada baginda Nabi SAW. Sebab makna daripada kalimah wali ni memang cantik lah. Ni kan. Jadi dua-dua ni sesuai dinisbahkan kepada baginda Nabi SAW. Arti yang pertama daripada segi kalimat ni, wali itu artinya yang pertama ialah bermaksud orang yang mengambil berat. Betul tak baginda mengambil berat terhadap umat? Betul. Nabi SAW yang sangat mengambil berat kepada kita tuan-puan. Nabi SAW mengambil berat. Mana contoh baginda Nabi mengambil berat kepada kita Ustaz? Ni kan. Mana contohnya? Mana buktinya? Mana hadisnya? Kan?
Kalau ibu ayah semua baca sejarah kan, macam mana baginda Nabi SAW mengambil berat terhadap umat daripada baginda hidup lagi. Nabi SAW hidup lagi. Sampailah baginda Nabi SAW meninggal dunia. Sampai di akhirat nanti. Selalu risau dengan umat. Risau dengan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Ni saya pernah sampaikan dulu dah. Pernah pada satu malam, siapa dia? Abu Zar Al-Ghifari ni dia beriktikaf lah dekat masjid, dia tidur kat masjid. Dia tidur pula dekatlah dengan rumah Nabi. Sebab rumah Nabi SAW di tepi masjid sahaja, sebelah masjid. Rumah Nabi. Yang sekarang ni di Madinah jadi kubur Nabi itulah. Rumah Nabi dulu kat situ lah. Jadi memang dekat dengan masjid. Abu Zar tidur. Kata Abu Zar, waktu malam saya dengar Nabi munajat. Kan Nabi solat tahajud, Nabi munajat, Nabi baca ayat. In tu'azibhum fa innahum ibaduk. Ni ayat ni menceritakan tentang Nabi Isa dengan umatnya. Kan? Silakan bukalah balik ayat tu. Menceritakan tentang apa. Yang nak lengkapnya baca sendiri. Tengok ayat tu. Ceritakan tentang Allah ni tanya di hari kiamat nanti kepada Nabi Isa. Betulkah engkau dan ibu engkau ini suruh umat engkau untuk menyembah, suruh umat ni untuk menyembah korang berdua? Kan Nabi Isa diangkat menjadi Tuhan, Tuhan anak, ibu Nabi Isa disebut dengan Tuhan ibu. Betul ke ada macam tu? Kata Nabi Isa, tak ada langsung suruh macam tu. Itu hanya perkara yang dia ada-adakan sahaja. Kan? Sampai Nabi Isa mengatakan, in tu'azibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau azab mereka, mereka hamba-Mu ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau ampuni mereka, engkau maha mulia, engkau maha bijaksana ya Allah. Ini artinya Nabi Isa ni seakan-akan tolong jangan diazab. Kalau engkau nak azab pun itu hamba engkau juga ya Allah. Macam tu lah kan. Jangan diazab umat ni. Nabi Muhammad teringat kepada kita umatnya ni. Kita ni umat baginda Nabi Muhammad. Kata Abu Zar, sepanjang malam. Abu Zar kan dia dekat tepi masjid. Sepanjang malam Abu Zar dengar Nabi teresak-esak menangis. Doa, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Perempuan. Satu malam baginda Nabi SAW menangis. Risau kalau umat masuk dalam api neraka. Allahu Akbar. Risau kalau umat ini diazab. Walaupun dalam Quran tu bukan sebut pasal umat Nabi Muhammad. Tetapi tentang pengikut-pengikut Nabi Isa yang tersesat. Kan? Nabi risau kepada umat. Macam tu. Dia punya risau satu malam menangis. Risau kan. Sedangkan saya, ibu ayah semua lagi tak lahir lagi ketika itu. Tapi baginda Nabi SAW dah risaukan kita. Dah pernah menangis satu malam untuk kita. Itu yang Abu Zar perasan. Sebab Abu Zar malam tu tidur dekat masjid. Malam-malam yang lain sama je lah. Lebih kurang macam tu Nabi SAW buat. Subhanallah. Ya, hebatnya Nabi. Dalam hadis yang lain baginda Nabi SAW kan, pernah tak dengar tentang Sayyidatuna Aisyah? Aisyah nampak muka Nabi macam berseri-seri. Artinya Nabi tengah bahagia pada ketika itu. Aisyah kata, wahai Rasulullah, boleh tak saya minta sesuatu? Kata Nabi, apa tu? Kata Aisyah, tolong doakan saya. Itu je permintaannya. Tak ada nak minta barang kemas ke atau apa-apa yang lain. Tak. Minta doakan. Maka Nabi SAW doa, Allahumma ghafir li Aisyah ma taqaddama min zambiha wa ma ta'akhir wa ma asarrat wa ma a'lanat. Nabi doa, ya Allah ampunilah Aisyah doanya yang dahulu dan kemudian. Hebat ni. Doa yang kemudian, yang tak buat lagi pun mungkin akan buat dosa. Ampuni juga ya Allah. Wa ma asarrat wa ma a'lanat. Apa yang nampak, apa yang dia buat secara rahsia, apa yang dia buat secara terang-terangan. Ampuni Aisyah ya Allah. Itu doa Nabi SAW. Aisyah punya seronok kan. Dia gelak. Hebat betul doa Nabi ni kan. Maka Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, ayasurruki du'ai ya Aisyah. Apakah engkau seronok dengan doa tadi wahai Aisyah? Dengan doaku tadi wahai Aisyah? Kata Aisyah, macam mana tak seronok, doa Tuan hebat betul kan. Doa abang ni hebat betul. Kata Nabi SAW, ketahuilah wahai Aisyah, itulah doaku untuk umatku di setiap selepas kali aku solat. Masya Allah kan. Tiap lepas solat, Nabi doa untuk keselamatan kita. Nabi doa agar Allah ampuni kita. Ini hebatnya Nabi. Itu time Nabi hidup, tuan-puan.
Bila Nabi SAW dah meninggal dunia, kata Nabi, hayati khairun lakum wa wafati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Aku hidup baik untuk kalian. Kalian boleh tanya macam-macam, boleh jumpa dengan Nabi kan. Wa mamati, wafat ataupun kematianku pun baik untuk kalian. Kenapa? Karena setiap amalan umat akan diperlihatkan kepadaku, kata baginda. Bila aku nampak yang elok-elok yang kalian buat, contoh ni selawat sama-sama kan, buat kelas ilmu sama-sama, baca Al-Kahfi sama-sama, ni yang baik-baik, hamidullah, aku puji Allah, kata Nabi. Wa in wajadtu syarran, jika aku jumpa yang tak baik, umat ni buat dosa, buat benda yang tak elok, istaghfartu lakum, aku mohon ampun untuk kalian. Di dalam kubur Nabi, bila Nabi SAW dah meninggal dunia, Nabi mohonkan ampun untuk umat yang buat dosa di kalangan umatnya ni. Ni tuan-puan, itu Nabi SAW ni wali, orang yang sangat mengambil berat kepada umat. Itu dalam kubur. Di akhirat nanti macam mana? Nabi SAW tuan-puan, kita pergi siratal mustaqim ni, tak menyeberang sirat lagi, ditunggu umat untuk menyeberang siratal mustaqim. Nabi doa dekat sebelah sirat sebelum kita nak melintas ke sirat. Nabi doa, Allahumma sallim ummati, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku, Allahumma sallim. Doa tuan-puan. Daripada dunia Nabi risau dengan kita, dalam kubur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih lagi merisaukan kita. Di akhirat Nabi SAW sebelum kita melalui siratal mustaqim, ni titian siratal mustaqim ni penentu tuan-puan, jatuh masuk neraka, Nabi doa, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Ini orang yang mengambil berat sangat-sangat tentang kita tuan-puan. Ini yang sepatutnya kita kenal. Ini yang sepatutnya kita kenang. Ini yang sepatutnya kita jadikan sebagai idola. Orang muda-muda sekarang ni, kan, dia idola apa? Contoh artis Korea ke, kan? Apa-apa lagi lah, mengidolakan artis yang mana artis tu pun tak kenal dengan dia. Artis tu tak kenal dengan dia tuan-puan. Dia minat sungguh. Dia saiz badan artis tu dia tahu, apa makanan kesukaannya dia tahu, kan? Rumahnya dekat mana dia tahu, umurnya berapa dia tahu, bila hari lahirnya pun dia tahu. Minat sungguh. Artis tu tak tahu langsung dengan dia. Tapi bila ditanya tentang Nabi, nama-nama Nabi, akhlak Nabi, sejarah kehidupan Nabi, dia tak tahu langsung. Walhal Nabi yang mengambil berat tentang dia. Yang artis yang tak tahu apa-apa tentang dia tu diambil berat sangat. Artis yang tak tahu apa-apa tentang dia tu, orang barat, bahkan orang yang tak beriman pada Allah pun diambil berat sangat. Macam-macam dia tahu pasal artis tu. Artis tu tak tahu dengan dia. Kalaupun artis tu kenal dengan dia, dia tak boleh nak buat apa juga artis tu. Kalau kita kenal dengan Nabi Muhammad, sangat-sangat berbaloi tu buat. Sebab Nabi Muhammad dah daripada dulu lagi risaukan kita umat. Kita tak lahir lagi ke atas dunia, Nabi dah risau. Setelah Nabi meninggal dunia dalam kubur, Nabi masih lagi mengingati kita umatnya. Dan di akhirat nanti, baginda masih lagi merisaukan umat ni kalau diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau masuk dalam neraka. Ini yang sepatutnya kita kenal. Ini yang sepatutnya kita jadikan idola dalam hidup kita. Ini yang sepatutnya orang kita cintai nombor pertama dalam hati kita selepas Allah. Kenapa? Karena dialah yang mengambil berat kita. Mengambil berat tentang kita. Nakkan keselamatan kita. Bukan semata-mata hanya di dunia, tetapi di akhirat. Ini Nabi Al-Wali. Baik. Jadi maksud daripada Al-Wali, yang pertama ialah orang yang mengambil berat tentang umat. Keselamatan umat. Kebahagiaan umat. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu akan menolong umatnya. Tak kisah di dunia ke, dalam kubur ke, dan sampailah ke akhirat nanti itu. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina.
Baik, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasih. Salatu wassalamu alaikum. Salatu wassalamu alaikum. Salatu wassalamu alaikum. Baik tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah. Teruskan lagi, ada satu makna lagi tentang hal wali ni tuan. Terus satu ulang balik Ustaz Islam. Surah 81 ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Erti yang kedua ialah baginda sangat dekat dengan Allah dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Baginda tidak pernah menyerahkan urusan kepada dirinya sendiri walaupun sekejap. Baik tuan-tuan. Yang kedua, makna wali itu adalah baginda sentiasa menyerahkan urusan dengan Allah. Artinya apa-apa yang dibuat mesti ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Buat kerana Allah dan ingat tak akan buat apa-apa pun, tak boleh buat apa-apa pun melainkan atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Nabi SAW. Kadang-kadang kita ni nak buat sesuatu tu lupa dengan Allah. Lupa yang Allah tolong kita. Lupa nak minta tolong pada Allah. Walaupun benda tu senang je nak buat. Sekecil-kecil perkara pun kita kena minta tolong pada Allah. Dan sekecil-kecil perkara pun sebetulnya kita takkan boleh buat. Melainkan atas izin Allah. Atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah makna daripada nama baginda Nabi SAW, Al-Wali.